Dalam bidang politik, lompat parti merujuk kepada perbuatan seorang ahli politik, lazimnya yang berjawatan, berpindah kesetiaan daripada satu parti politik ke parti politik yang lain. Kekerapan amalan lompat parti adalah berbeza mengikut negara. Di beberapa buah negara, dengan tradisi demokrasi yang kurang maju, amalan lompat parti ini berlaku untuk memperoleh wang, jawatan atau kelebihan-kelebihan yang lain. Lompat parti berlaku lebih kerap apabila sesebuah parti mengubah hala tuju politik, membentuk gabungan baru atau berpecah menjadi parti-parti serpihan. Dalam laporan akhbar Sinar Harian bertarikh 11 April 2022, menurut Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Dr. Wan Junadi, Tuanku Jaafar, dalam mesyuarat khas Penggal Kelima Majlis Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat, berkata seramai 39 orang ahli parlimen telah melompat parti sejak berakhirnya pilihan raya umum ke-14 sehingga mengakibatkan negara berhadapan dengan isu pergolakan parti dengan menyaksikan penyandang Perdana Menteri bertugas sebanyak 3 kali. Menurut beliau, keadaan ini merupakan satu isyarat yang jelas menunjukkan bahawa amalan demokrasi negara kini berada dalam keadaan yang tidak sihat dan berada pada tahap yang membimbangkan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar menjelaskan terdapat 3 perkara utama mengistilahkan seseorang ahli parlimen yang melompat parti dalam draft pentadbiran rang Undang-Undang RUU Perlembagaan Pindaan berhubung anti lompat parti. Yang pertama, seseorang ahli parlimen itu dikira melompat parti apabila ahli parlimen terbabit yang memenangi pilihan raya kemudian mengumumkan keluar parti politik dengan menyatakan menjadi ahli bebas atau menyertai parti politik yang lain. Kedua, seseorang ahli parlimen yang telah dipecat oleh parti walaupun beliau memenangi kerusi parlimen tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan ahli parlimen patuh kepada perlembagaan dan peraturan serta disiplin parti. Ketiga, ahli parlimen bebas yang memenangi kerusi ditandingini pada pilihan raya namun mengumumkan menyertai mana-mana parti politik selepas kemenangannya turut dikira sebagai melompat parti. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, seseorang ahli parlimen dianggap tidak melompat parti dalam 3 keadaan. Pertama, apabila parti politik yang diwakili terbubar dengan sendirinya, maka ahli parlimen daripada parti itu tidak diistilahkan sebagai lompat parti. Yang kedua, apabila seseorang ahli parlimen dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat atau Speaker Dewan Negara, maka keahliannya dalam parti tidak dikatakan melompat parti dan kekal menjadi ahli. Yang ketiga, apabila berlakunya penggabungan antara parti dengan parti yang lain. Contohnya, dalam satu gabungan yang besar, satu parti hendak keluar daripada gabungan itu, maka tidak diistilahkan sebagai lompat parti. Menurut ahli parlimen Lembah Pantai, Yang Berhormat Fahmi Fazil, 2 perkara asas iaitu tekanan ekonomi dan tekanan daripada penguasa terhadap ahli parlimen merupakan antara punca berlakunya masalah lompat parti ini. Tekanan ekonomi ini merujuk kepada situasi apabila seseorang wakil rakyat tidak mempunyai peruntukan yang cukup untuk menguruskan bantuan di kawasannya, mengakibatkan seseorang wakil rakyat tersebut akan menerima pelbagai tekanan. Hal ini demikian kerana peruntukan seseorang wakil rakyat itu adalah bergantung kepada ihsan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, tekanan daripada penguasa terhadap ahli parlimen pula merujuk kepada bagaimana seseorang ahli parlimen itu diberi tekanan oleh penguasa melalui Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM dan sebagainya. Menurut beliau juga, tindakan lompat parti ini paling banyak berlaku di negeri Sabah dan Sarawak. Antara kesan yang berlaku hasil daripada amalan melompat parti ini dapat dilihat dari 3 aspek iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Yang pertama dari aspek politik ialah ketidakstabilan negara. Buat pertama kalinya dalam sejarah negara, negara kita mengalami 3 kali pertukaran kerajaan dan 3 orang Perdana Menteri. Setelah tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional BN pada PIU ke-14, Kerajaan Pakatan Harapan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membentuk kerajaan setelah memenangi PIU dengan majoriti 2/3 iaitu sebanyak 113 kerusi. Namun, Kerajaan Pakatan Harapan ini tumbang dan hanya memerintah negara selama 22 bulan sahaja setelah peletakan jawatan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri dan berlakunya amalan lompat parti dalam kalangan ahli-ahli parlimen kerajaan ketika itu.
Setelah itu terbentuknya sebuah kerajaan baru yang dikenali sebagai Kerajaan Perikatan Nasional PN di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 hasil gabungan 3 buah parti iaitu Parti Barisan Nasional, Parti Islam Se-Malaysia PAS dan juga Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Namun sekali lagi berlakunya pertukaran kerajaan dan Perdana Menteri setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak lagi mendapat kepercayaan dan sokongan dalam kalangan ahli parlimen dan berlakunya amalan lompat parti dalam kalangan ahli parlimen. Pada hari ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob merupakan Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 yang baru di mana kerajaan yang sedia ada juga mempunyai majoritinya agak tipis. Selain itu, kesan negatif amalan lompat parti ini telah menyebabkan berlakunya beberapa siri pilihan raya, bermula dengan pilihan raya umum negeri Sabah dan seterusnya di negeri-negeri seperti Melaka, Sarawak dan juga Johor. Akibat berlakunya ketidakstabilan dalam kerajaan negeri, kesan daripada perpecahan gabungan parti politik dan amalan lompat-melompat dalam kalangan ahli Dewan Undangan Negeri ADUN. Malah kita juga dapat lihat berlakunya pertukaran beberapa orang menteri besar yang baru di negeri-negeri seperti di negeri Kedah dan juga Perak akibat perpecahan gabungan parti politik dan tidak mendapat kepercayaan ADUN. Seterusnya, membantutkan pelaksanaan dasar dan bantuan daripada pihak kerajaan. Misalnya, isu baru-baru ini mengenai pengeluaran khas KWSP yang mengambil masa yang begitu lama untuk diluluskan sehingga mencetuskan kemarahan dan keluhan dalam kalangan rakyat, terutama kepada mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dalam aspek ekonomi, pelaburan negara Malaysia jatuh merundum akibat pelabur tidak berminat untuk melabur di negara Malaysia kerana tidak yakin dengan kestabilan politik negara. Trend sedemikian akan menjejaskan pasaran saham dan memberikan kesan kepada banyak pelaburan langsung asing FDI dan keputusan-keputusan pelaburan antarabangsa. Dalam laporan akhbar Utusan Malaysia bertarikh 20 Mac 2022, kedudukan ekonomi Malaysia agak membimbangkan kerana ketinggalan berbanding dengan negara-negara jiran yang lain di rantau ASEAN. Dalam aspek sosial, amalan lompat parti ini juga mengakibatkan rakyat hilang kepercayaan terhadap sistem demokrasi negara kerana tindakan lompat parti ini menyebabkan rakyat menilai kesetiaan ahli Dewan Rakyat atau ADUN terhadap parti yang diwakili mereka. Malahan, parti yang diwakili oleh seseorang calon ahli Dewan Rakyat atau ADUN ini yang bertanding di pilihan raya merupakan salah satu aspek penting yang dinilai oleh rakyat untuk memilih siapakah wakil rakyat yang akan membawa suara mereka. Bermula 28 Februari tahun ini, kerajaan telah bersetuju membentang dan memutamakkan rang undang-undang RUU anti lompat parti pada persidangan Dewan Rakyat. Keputusan ini juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mahukan pindaan RUU berkenaan disegerakan dan dibentangkan di Parlimen. Pihak kerajaan juga telah mengadakan kerjasama duipartisan bersama Blok Pembangkang iaitu Pakatan Harapan PH melalui Memorandum Persefahaman MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang telah dipersetujui dan ditandatangani pada 13 September 2021 mengenai keperluan membentang dan meluluskan rang undang-undang RUU anti lompat parti di Parlimen. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan kelancaran pindaan RUU anti lompat parti ini dilaksanakan dan mendapat kelulusan majoriti mudah iaitu 2/3 di Parlimen.